Kita merancang. Allah bukan merancang. Dan perancangan Allah adalah perancangan terbaik. Ya. Perancangan Allah itu perancangan terbaik. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diperintahkan kamu berperang, berjuang, sedangkan kamu tak suka, kata Allah. Ya. Siapa suka balah, siapa suka perang, siapa suka berkelahi, ya. Semua manusia tak suka. Tahun 99, waktu almarhum Ustaz Fadil, ya, minta saya turun bertanding kali pertama. Ya, masa tu saya kebetulan jadi pensyarah, ya, di ITM, pensyarah kanan masa tu di ITM. Ya. Almarhum Ustaz Fadil Noor minta saya turun bertanding. Ya. Saya ni tak peminat politik sebenarnya. Puncanya, bila kita masuk politik, kita akan balah dengan orang, kita akan berlawan dengan orang. Jenis saya ni jenis tak suka berlawan dengan orang. Ya. Boleh jadi hati menakut sikit kali. Saya pergi jumpa almarhum Tok Guni Aziz. Ya. Kebetulan Tok Guni Aziz ni pak saudara, adik-beradik mak. Ya. Mak saya ni adik Tok Guni Aziz, almarhum Tok Guni Aziz. Jadi saya start kereta, balik Kelantan, jumpa dia. Jadi saya beritahu dia, saya kata saya ni tak suka balah dengan orang, tak suka berlawan dengan orang. Jadi bila masuk politik ni, kita kena berlawan dengan orang tu, lawan orang ni, lawan parti, lawan sebagainya. Ditanya saya, siapa suka balah? Tak ada siapa yang suka berkelahi. Nabi Muhammad manusia paling tak suka berkelahi, hampir tak suka balah, berlawan. Tetapi Allah Ta'ala ajar kita dalam Quran, ni dia sebut ni, dia kata Allah Ta'ala ajar kita dalam Quran, setiap kali kita baca Fatihah, Allah Ta'ala sebut dua musuh kita, dua musuh yang kita kena sedia, kita kena ready, suka ke tak suka, kita kena lawan. Ya. Walaupun kita tak suka balah, tak suka berkawan, tak suka berkelahi, tak suka bermusuh, tapi kita kena sedia. Setiap kali kita baca Fatihah, Allah Ta'ala sebut dua musuh kita yang kita minta lindung pada Allah Ta'ala, dua-dua ni. Siapa dia? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub, golongan yang Allah benci. Golongan tu Allah murka, Allah benci pada golongan tu. Allah tak sebut golongan mana. Ya. Allah tak kata siapa dia, cuma Allah sebut al-maghdub. Orang ni orang yang Allah murka, Allah benci ke dia. Yang kedua, ad-dhalin, golongan yang sesat. Golongan yang sesat, yang banyak melakukan perkara yang salah. Jadi dua ni. Okay. Anak-anak ni senang dah, kita minta duduk depan, senyap. Tak apalah, budak-budak, biarlah dia. Dia disebut oleh seorang ulama, dia kata bila kamu pergi masjid, maka kamu dapati tak ada anak-anak kecil, kamu kena bimbang. Bila kita mari masjid, tak ada budak, kita kena bimbang. Pasal apa? Tidak ada pelapis yang nak sayang rumah Allah. Ya. Anak-anak ni sebenarnya, dia bakal, kita biasa buat hari masjid, hari surah ni, dia biasa mari. Tak apa. Bising tu, moga dia budak-budak juga. Ya. Dulu waktu kita budak-budak pun, bising pun tu juga. Tak apa. Ya. Cuma tuan-tuan dengar kecek saya, jangan dengar dia. Itu je. Jadi al-maghdub ni ialah golongan yang Allah murka. Siapa dia Allah murka? Ulama-ulama sebut golongan Yahudi. Kenapa Allah murka pada orang Yahudi? Ya. Yahudi ni satu bangsa, Bani Israel dalam Quran Allah sebut ya Bani Israel. Bani Israel ni ialah satu kaum yang Allah paling ramai hantar pada nabi-nabi dan rasul-rasul. Paling ramai nabi ialah Bani Israel. Beribu nabi-nabi Bani Israel. Bukan 1, 2 orang, 10, 2 orang. Ramai nabi-nabi. Ya.
Rasul-rasul Bani Israel pun paling ramai rasul-rasul. Start daripada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, siapa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Tapi perangai Bani Israel ni, bila tak ada Nabi, dia minta pada Allah Ta'ala. Dia doa pada Allah. Dia pergi jumpa orang alim dia. Dia pergi jumpa pemimpin-pemimpin dia. Minta tolong doa pada Allah Ta'ala supaya Allah hantar pada kita Rasul. Minta Allah hantar. Lalu Nabi, orang alim di kalangan mereka doa pada Allah. Lalu Allah hantar satu demi satu Rasul. Tapi perangai mereka ni, bila mari Rasul, dilawan Rasul tu. Dia engkar perintah Rasul tu. Dia menentang Rasul tu. Bila Rasul tak ada, dia minta Allah hantar Rasul. Bila Nabi tak ada, dia minta Allah utuskan Nabi. Bila ada Nabi, maka dia lawan Nabi tersebut. Dia engkar Nabi tersebut. Ni perangai Bani Israel. Perangai Bani Israel, hingga Allah Ta'ala laknat dia. Dilaknat Bani Israel itu kenapa? Kerana perangai demikian. Bila Nabi tak ada, dia minta doa. Minta Allah utuskan Nabi-Nabi. Lalu Allah hantar Nabi Zakaria. Dia bunuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni dia gaji kepala. Punya jahat Bani Israel ni, diikat Nabi Zakaria, dia gergaji kepala ni. Sampai terbelah dua ni. Nabi Zakaria ni kalau kita pergi ke Syria, kubur dia ada dua kubur. Satu kubur mayat belah kanan tubuh dia, lagi belah kiri tubuh dia. Ada dua kubur. Nabi Zakaria digergaji kepala. Nabi Yahya alaihissalam sampai Allah Ta'ala selamatkan dia lindung. Dia kerak. Allah Ta'ala jadikan Nabi Yahya ni terlindung dalam satu pokok. Dia kerak gaji pokok tersebut. Nabi Musa. Nabi Musa tu Nabi dia tu. Dia menyakiti hati Musa. Dan Musa AS dia perli, dia kata Musa ni nyakit angin pasang. Sampai Nabi Musa AS merayu, ya Bani Israel lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Bani Israel, pasal apa kamu menyakiti hati aku ni, sedangkan kamu tahu aku ni Rasulullah kepada kamu. Nabi Isa AS dikepung nak bunuh Nabi Isa. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Lalu Allah Ta'ala tukar seorang musuh yang hebat, ditukar rupa macam Nabi Isa. Inilah ditangkap, disalib. Yang disalib tu bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Macam-macam. Ni perangai Bani Israel. Kita orang Melayu ni jangan jadi perangai Bani Melayu, Bani Israel. Kadang-kadang kita ni bila tak ada ustaz, minta jabat agama, tolonglah tak ustaz. Bila ustaz main ngajar, kita tak mari. Bila ustaz tu mati, hilang seorang ustaz kita. Duk kecap kedai kopi, hilang seorang ustaz. Waktu ustaz ngajar, tak mari juga. Tapi bukan kapur ni lah, kapur lain, ni belah-belah Afrika ni. Jadi kita ni, sementara nikmat Tuhan bagi, kita syukurlah. Sebab nikmat ni, Tuhan boleh tarik bila-bila masa. Bila-bila masa Tuhan boleh tarik. Sebab tu bila nikmat Tuhan bagi, hargai nikmat tersebut. Dalam bab hidup dunia, dalam bab dunia ni, jangan kita tengok orang lebih tinggi pada kita. Jangan kita tengok orang lebih senang pada kita. Bila kita tengok orang lebih senang pada kita, lebih kaya pada kita, lebih pakar besar pada kita, kita tidak akan bersyukur. Kita tidak akan jadi hamba Allah yang bersyukur. Tapi bila kita tengok orang lebih susah pada kita, lebih miskin daripada kita, lebih derita pada kita, lebih sakit pada kita, waktu tu kita akan jadi hamba Allah yang bersyukur. Saya kebetulan ziarah satu keluarga di Kubang Krian. Satu keluarga miskin. Sana dipanggil Tok Ngulu, ketua kampung lah. Tok Pak beritahu, dia kata, Ustaz, saya kata saya nak pergi ziarah orang sakit. Ada orang sakit kampung ni? Dia kata ada. Saya pun gilah. Masuk satu rumah. Rumahnya orang miskin. Kipas adalah. Television tak ada. Cushion tak ada dalam rumah dia. TV pun tak ada. Yang ada tika mengkuai. Tika biasa. Rumah kayu. Saya masuk rumah tu. Dalam rumah tu ada 2 orang manusia.
ada 2 orang. Seorang tok lelaki dia, suami dia koma, kena stroke, duduk atas katil tepi dinding. Ya, setahun lebih dah koma. Ya, saya masuk wisalah. Ya, saya pergi dekat Pok Cik tu. Ya, Pok koma ni. Ya, usap kepala dia, selawat ke Nabi, panggil nama dia, tak nyaut. Ya, tak ada respon langsung. Panggil 2-3 kali, tak ada respon. Ya, saya tanya mak isteri dia, berapa lama dah? Dia kata setahun lebih dah ustaz. Ya, duduk gitu, duduk koma, tak sedar apa. Makan pakai tiup. Ya. Saya pun lepas duduk di Pak Cik tu, saya pun pergi dekat isteri dia. Isteri dia ni duduk terbaring atas lembek bawah. Tak ada katil. Dia tak saya katil. Ya, lembek, saya duduk kat dia. Mak cik ni kaki kena kerak. Sebelah kaki kena kerak. Sekat lutut. Kecil manis. Ya. Yang suami dia koma setahun lebih. Yang dianya kerak kaki. Duduk terbaring. Ya, saya pergi kat dia, saya kata makcik, apa khabar? Dia kata alhamdulillah sihat ustaz. Ya. Saya kata makcik duduk berapa orang? Oh, duduk 2. Duduk 2 dengan suami. Lepas makan-makan ke mana? Saya tanya dia, makan-makan macam mana? Alhamdulillah, bolehlah. Ya, makan-makan tu masak-masak sikit-sikit, ngesok-ngesok. Saya kata pas siapa yang cara suami ni? Oh, saya lah, alhamdulillah saya lah cara dia. Ya. Pas mandi-mandi ke mana? Boleh, alhamdulillah, bolehlah ngesok-ngesok pergi bilik air. Ya. Itu pas nak gerak, bolehlah alhamdulillah, bolehlah gerak kokoh kata dia. Saya nak sebut tuan-tuan sekalian, cerita ni saya banyak tempat saya cerita. Sebab saya rasa pelik cerita ni. Manusia ni pelik. Sepanjang saya borak dengan dia, berbual dengan dia, tak putus-putus mulut dia ucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak putus ucap alhamdulillah. Sikit-sikit alhamdulillah. Saya apa kata alhamdulillah. Makan orang alhamdulillah, adalah makan sikit-sikit. Ya. Pas mandi-mandi alhamdulillah, bolehlah bawa air lak-lak tubuh suami alhamdulillah. Sikit-sikit alhamdulillah, sikit-sikit alhamdulillah. Saya borak dengan dia ni, tak rasa dia susah. Dia tu. Tak ada lah kata Allah susahnya saya ustaz, payahnya nak jaga. Yang bawa mak mari ni tak bawa gapo-gapo kau. Tak ada. Sepatah minta pun tidak. Minta duit ke, minta bantuan ke, minta tolong ke, tak ada langsung. Saya duduk kat dia tu lebih kurang setengah jam. Sikit mulut dia alhamdulillah je. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga kita tak serah dia susah. Dan dia tak serah dia susah. Kita tengok dia tu kesian, Allah Rabbi rumahnya, baiknya rumah. Tapi di sisi dia kata boleh lagi gerak, alhamdulillah. Orang lain langsung tak boleh gerak ustaz. Pas masak-masak, alah bolehlah ngesok-ngesok di dapur masak. Orang lain langsung tak boleh masak langsung. Dia mikir orang lebih teruk pada dia, lebih susah pada dia, menyebabkan dia bersyukur. Hidup ni kalau kita nak fikir orang senang pada kita, kita tak akan bersyukur. Pasal apa aku banyak ni, dia banyak tu. Duk tengok orang lebih senang, lebih kaya. Akhirnya kita tidak akan bersyukur. Ya. Sebab tu kita, ya, katalah contoh, ya, ada kereta, buruk-buruk pun alhamdulillah, ada juga kereta. Ada juga kereta. Buruk-buruk pun alhamdulillah ada kereta. Orang lain kereta tak ada, bawa motor je. Hak motor pula mikir alhamdulillah aku ada juga motor. Orang lain bersikar. Ya. Orang lain kalau bersikar dengan hujan dengan aku dia ada motor. Yang bersikar pula alhamdulillah aku ada juga bersikar. Itu jalan kaki je. Sikar pun tak ada. Hak jalan kaki alhamdulillah aku boleh jalan. Hak mak tu kena stroke, langsung tak boleh jalan contoh. Bila kita mikir orang lebih susah, kita rasa nikmat Tuhan bagi ni besar. Besar makna dia. Saya ramai saya daripada istana sampai ke rakyat biasa. Yang berkawan dengan ramai manusia. Saya ada seorang kawan, ni contoh cerita lah. Saya ada seorang saing, kontraktor besar, jutawan. Ya, jutawan.
Ya. Banyak projek-projek dia, main juta-juta punya projek. Ya. Satu hari, ya, saya nak pergi kedai minum di restoran, tengok dia ada kedai kopi lah minum. Saya duduk kat dia. Duduk borok, tanya dia, warna hijau lah ni? Dia kata payah ustaz lah ni, payah. Payah orang hijau lah ni. Oh hijau payah. Nak indung-indung payah. Bangla payah. Ya. Apa ada projek? Ada projek, tapi Allah susahnya. Bagai mahal. Bagai kohon mahal, besi kohon naik, seming kohon naik. Pudak hijau, pudak payah. Oi payah lah ni, payah. Ujian semua pula tu. Oh payah. Payah saja. Saya duk borak dengan dia ni. Duk sambil minum. Rusing tak kepala kita, rusing. Ya. Sikit-sikit susah. Sikit-sikit susah. Sikit susah. Padahal jutawan, harta berjuta. Pasal apa dia rasa susah? Sebab dia mikir diri dia. Dia tak mikir orang lebih susah. Sebab tu dalam bab nikmat ni Allah marah pada Bani Israel kerana perangai Bani Israel. Bila tak ada Nabi, dia minta Allah hantar Nabi. Bila Allah hantar Nabi, dia lawan Nabi. Dia bunuh Nabi-Nabi. Ni perangai Bani Israel. Yang kedua, dalam surah Fatihah yang Allah minta kita lindung. Apa dia? Waladhdallin, golongan yang sesat. Siapa dia golongan sesat? Kata ulama, ialah golongan Nasrani, Kristian. Ya, dia sesat. Kenapa sesat? Kerana menganggap Allah tu ada Tuhan, ada anak. Menganggap Nabi Isa tu anak Tuhan. Ya, menganggap Uzair tu anak Tuhan. Menganggap malaikat anak perempuan Tuhan. Ini perangai Yahud, perangai golongan Kristian. Ya. Maka mereka ni sesat dan menyesatkan orang lain. Padahal ya, dia ni ahli kitab. Ahli kitab ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya Muhammad, ahli kitab ni, Yahudi Nasrani ni, dia kenal kamu ya Muhammad sebagaimana dia kenal anak dia. Dia kenal Nabi Muhammad sebagaimana dia kenal anak dia. Oh kita lah bunyi riuh tu, kita tahu anak kita tu. Orang lain tak kenal, tapi kita dengar suara tahu tu anak kita. Ya. Kita boleh kenal. Saya pergi Mekah. Kan orang Mekah ni, orang Tino, orang perempuan semua pakai niqab, jubah hitam, tutup semua. Masuk semayang. Anak dia besar-besar ni lah, kecil-kecil ni. Lepas semayang, anak dia pun, anak suami, ya, pegang, awak balik. Anak dia kenal, ramah-ramah tu serupa pakaian tu, mana mak dia? Suami pula kenal. Kenal. Pegang tangan awak balik. Ya, siapa di rumah, masih baik tak silap. Kan siapa di rumah buka-buka tudung, Allah bini orang lain. Ya, tidak berlaku. Dia kenal. Allah Ta'ala sebut, orang Kristian, ahli kitab Yahudi Nasrani ni, dia kenal Nabi Muhammad sebagaimana dia kenal anak dia. Habis kenapa tak nak beriman? Jawapannya kerana Nabi terakhir itu bukan daripada Bani Israel. Tu je. Ya, dia tak beriman tu sebab Nabi yang terakhir itu bukan Bani Israel. Ya. Daripada bangsa Quraisy. Bukan Bani Israel. Kalau kita agak bukan puak kita, kita tak setuju, kes dia bukan orang kita. Ya. Bapa dia mau pilih dia, dia bukan orang sini. Ni kita kena pilih orang puak kita, geng kita. Tak boleh dalam Islam ni yang paling baik, yang paling bertakwa. Sebab tu sahabat Nabi ni siapa dia? Tukang ban Nabi. Bukan orang Arab. Bukan Quraisy. Arab pun banyak kumpulan. Bukan Quraisy pun. Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Bilal orang kulit hitam. Hitam Bilal ni. Ya, tak ada kita sini hitam macam dia. Walaupun ada hak hitam sikit. Ya. 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 Sebenarnya ya, nak banding dengan Bilal tu, Allahu Rabbi. Bilal bin Rabah ni hitam metalik. Metalik kita orang. Tapi siapa dia? Tukar azan Nabi SAW. Orang masuk syurga, dalam bilik syurga lebih dulu pada Nabi SAW. Bilal bin Rabah. Siapa lagi? Syuhaib. Syuhaib ni orang Rom. Orang putih, orang Rom.
Romawi. Bukan orang Arab. Syuaib Ar-Rumi, orang Rom. Salman orang mana? Orang Parsi, orang Iran, bukan orang Arab. Ya. Salmanul Farisi, Salman orang Parsi. Ya. Orang Iran. Ya. Bukan Arab. Sebab tu bila tu ayat Quran, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Allah tak sebut wa in tatawallaw, kalau kamu hai bangsa Arab berpaling daripada ajaran Islam, tinggal ajaran Islam, Allah akan ganti kaum lain. Ya. Dan kaum yang Allah ganti itu lebih baik pada kamu hai bangsa Arab. Bila ayat ni turun, sahabat tanya Nabi, disebut dalam tafsir Ibn Katsir, ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah, siapakah kaum yang Allah akan ganti kalau sekiranya bangsa Arab sudah punah, sudah rusak bangsa Arab ni? Kita tengok hari ni, tengok bangsa Arab agama mana, orang Arab punah. Ya. Arab lah ni tak sama dengan Arab dulu. Arab lah ni pesta maksiat ada, macam-macam kemungkaran, macam-macam benda masuk yang selama ni tak boleh. Ya. Kelab malam pun ada. Ya, pelacur-pelacur maksiat pun banyak masuk, macam-macam masuk. Nabi kata, bila sahabat ditanya manhum ya Rasulullah, Nabi tengok belah kanan, Nabi tengok belah kiri. Kebetulan sebelah kanan Nabi ni ialah Salmanul Farisi. Nabi tepuk paha dia, paha Salman. Haza wa qaumu, haza wa qaumu, haza wa qaumu. Dia dan kaumnya lah, dia dan kaumnya lah, dia dan kaumnya lah. 3 kali Nabi ulang. Makna apa dia? Bila bangsa Arab tak boleh lagi harap untuk jaga Islam, Allah akan ganti bangsa Parsi. Bukan Syiah. Ya. Syiah ni baru, Parsi ni. Dulu Iran bukan Syiah. Ya. Salman tu bukan Syiah. Ya. Salman, sahabat-sahabat lain yang generasi kemudian, mereka ni bukan Syiah. Dulu negara Syiah Mesir. Mesir dulu Syiah ni. Sebab tu universiti tu Universiti Azhar. Universiti Azhar tu zaman kerajaan Fatimiyah. Fatimiyah tu kerajaan Syiah. Nama pun Al-Azhar mengambil sempurna nama Fatimatuz Zahra. Ya. Dinamakan Azhar. Masa tu Syiah kuat. Kerajaan Fatimiyah. Alhamdulillah ulama-ulama bangkit, akhirnya bincang bahas-bahas, akhir tak ada Syiah di Mesir. Lah ni Syiah kuat mana? Di Iran, di Azerbaijan. Di Iran Syiah yang nampak agama. Di Azerbaijan Syiah sekular, minum arak, mabuk, semayang dok, Syiah. Ya. Sebenarnya tu tak apa nak sebutnya. Allah Ta'ala minta kita lindung 2 golongan. Yang pertama al-maghdub, yang kedua ad-dallin, golongan sesat. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan semua, bila Allah Ta'ala ya, mematikan, mewafatkan Nabi Muhammad wafat dah. Ya. Bila Nabi wafat, hidup manusia ni kena ada panduan. Kita kena ada panduan. Tuan-tuan beli air mineral ni, air mineral ni ada stiker dia ni. Stiker ni dia rayak air nama jenis apa, air gapo, air mineral ke air minuman. Ini air minuman. Proses osmosis berbalik, reverse osmosis. Air biasa dia masuk mesin, dia balikkan semula. Segala air ni reverse osmosis ni tak ada gapo zat. Air tak ada sebagian zat. Ya, tak ada sebagian mineral. Dia air seair-airnya, kosong. Ya. Dia tak sama dengan air mineral. Air mineral tu ada kandungan mineral yang sesuai untuk tubuh kita. Air ni tak ada gapo. Air seair-airnya, tak ada zat, tak ada vitamin, tak ada gapo. Kosong je. Untuk ia dahaga boleh, tapi nak buat segar tubuh tak boleh. Ya. Tapi air lah ni, memang sah air. Yang tengok memang air ni. Ya. Jadi ada stiker. Stiker tu tulis punca air. Punca air bekalan air paip. Oh, air paip.
Ingat air telaga ada air paip kita tu ditapis, dibotol, dijual kita. Berapa harga sebotol? RM1. Ya. Daripada syarikat gapo ni. Air. Baik. Air paip kita ni di Pahang. Berapa harga dia? Untuk makluman lah. Air Pahang ni air yang paling murah di Malaysia. Air paip di Pahang, air paip kita ni bil dia paling murah di Malaysia. Kita di Pahang ni 37 sen 1000 botol. Neblah 1000 botol ni 1000 botol 1.5 liter tu. 1000 botol tu 37 sen. Itulah harga. Tuan-tuan tahu tak, setiap kali kita kecing, kita pump air tu, banyak mana sekali kita pump? 9 liter. 9 liter kita pump. Ya. Dia keluar dalam 7 botol besar air mineral tu. Pada kecing sikit je. Tak, sekali pump keluar. Satu hari saya singgah di Gua Musang. Ya. Masuk tandas. Ya, masuk tandas buang air. Masa tu tandas tu kena bayar. Saya keluar-keluar, ada seorang budak kecil je jaga kaunter tu. Saya tanya dia, berapa sen? 30 sen. 30 sen. Saya kata, Pak Cik kecing sikit je ni. Saya kecing sikit je. Berapa sen? 15 sen lah. Ada diskaun rupanya. Saya rayak ke dia, saya kata saya kecing sikit je tadi. Berapa sen? Asal 30 sen. Dia kata, tak apalah, 15 sen. Separuh. Sebab tu, berapa modal dia, syarikat air Pahang, paip ni, berapa modal? 1000 liter tu, berapa modal? RM2.10. Dia jual kita berapa sen? 37 sen. Modal dia RM2.10. Boleh nego ke? Yang paling mahal air Johor, RM2.50. Ya. Kelantan RM1 lebih. Pulau Pinang RM1 lebih. Ada RM1.70. Ya. Pahang 37 sen. 40 tahun tak pernah naik tarikh air. Saya ni kebetulan menteri air baru ni, saya tahulah. Modal tak lepas Pahang ni. Sebab tu bila loji kita rosak, nak baiki tak ada duit. Sebab besi naik panjang masa. Ya. Klorin naik. Bahan-bahan mentah nak proses. Air sungai hak keruh tu, keruh kita tengok tu, siapa paip rumah kita jernih macam ni. Nak boleh jernih macam ni mahal sangat harga dia. Mahal sangat, bukan murah. Ya. Sebab tu kalau paip-paip bocor, tukarlah. Kadang-kadang paip rumah kita ni bocor lama dah. Bertahun-tahun bocor. Tapi bocor sikit, kita lock. Kita biar. Pasal apa? Kita rasa sikit. Cuba ambil beldi tak ada. Bila kita ambil beldi kita tak ada, semalaman melipah-lipah. Semalaman dah melipah beldi tu. Berapa lama dah? 3 tahun dah tak tukar. Pasal apa kita tak tukar? Air murah. Kita rasa air murah. Ya. Air ni untuk kita minum. Kita buat basuh kereta. Kualiti air ni untuk kita rebus, kita minum. Kita buat siram pokok bunga. Pasal apa? Murah. Ya. Jadi nak sebutnya, bila nikmat Tuhan bagi pada kita, nikmat ni banyak. Ya. Wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat yang Tuhan bagi pada kamu, kamu tak akan boleh hitung. Tak terhitung kita. Ya. Sebab tu yang paling penting hidup kita ni 3 perkara. Yang pertama, bersyukur di atas nikmat. Yang kedua, sabar di atas ujian. Yang ketiga, redha dengan ketentuan. 3 benda. Yang pertama, syukur di atas nikmat Tuhan bagi.
Ya. Sikit banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Sabar di atas ujian. Ujian yang Tuhan timpa pada kita ni macam-macam. Ya, macam-macam ujian. Ujian sakit, tak apa. Ujian senang yang lagi bahaya. Sakit, manusia ingat pada Allah. Betul. Manusia bila sakit, dia akan ingat pada Allah. Ya, sepatutnya kata kawan saya, nak tengok orang sihat, pergi Pangrawayang. Nak tengok orang sakit, pergi hospital. Nak tengok orang jahat, di penjara. Nak tengok orang ngatuk, mari masjid hari Jumaat. Di hospital, pakat duk berzikir belakang. Allah, katini Allah, katini Allah, katini Allah. Ingat Tuhan belakang. Pasal apa? Biasa orang sakit, dia akan ingat pada Allah. Cuba pergi pasar malam. Ada hak berzikir, hak sebut nama Allah. Ada yang minta sedekah. Innallaha malaikatahu. Ini baca Quran. Yang lain, kacang, terung. Ya. Yang lain. Ya. Ingat pada Allah bila kita pergi hospital. Tetapi, bila manusia diuji dengan senang, yang ni payah. Diuji dengan senang, kesenangan menyebabkan dia leka. Tak ingat pada Allah Ta'ala. Baru ni, tahun lepas, 2 tahun lepas, tiba-tiba dunia diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit COVID. Ya. Tiba-tiba menyerang dunia. Ya. Menyebabkan kita tak tahu apa yang mana. Kebetulan masa tu kabinet baru tukar. Saya kebetulan duduk dalam kabinet masa tu jadi menteri alam sekitar. Tiap-tiap minggu ni duduk 4-5 kali mesyuarat ni. Nak buat macam mana ni? Ya, kita buat sekatan, tak benar rakyat keluar. Kalau keluar takut berjangkit. Sana mati, tiap-tiap hari report mati. Akhirnya tak boleh keluar rumah. Tak benar keluar rumah. Bila tak keluar rumah, siapa nak tanggung makanan? Ya. Tak apa, kerajaan tanggung. Hantar makanan. Hantar. Baku makanan. Hantar rumah-rumah. Hantar seluruh negara. Hak sakit, hantar hospital. Kerajaan tanggung semua. Tuan-tuan tak payah bayar 1 sen pun. Kerajaan tanggung semua. Makan, minum, kesihatan, duduk hospital. Kerajaan tanggung semua sekali. Baru keluar vaksin. Masa tu tak tahu vaksin ni jadi ke tak jadi, berkesan ke tak berkesan, tak tahu. Tapi kita tak ada ubat masa tu. Akhirnya kita buat mesyuarat kabinet, keputusan kita order. Siapa lambat order, tak letak pitih, tak dapat duit, tak dapat vaksin. Negara maju, order, letak duit tu. Letak duit tu baru dapat. Malaysia kita buat keluar dana. Buat keluar 530 bilion. Pakej, ini pakej sekali dengan pakej lah. Ya. Sakit, tak muat hospital, buka dewan, kerajaan tanggung semua. Tak muat dewan, ambil hotel, kerajaan tanggung semua. Oi, masa tu Masya Allah. Yang kerja tak boleh pergi kerja. Yang niaga tak boleh buka kedai. Pelancong terhenti, tak boleh keluar. Kapal terbang tak bergerak, hotel kosong, semua kosong. Hotel, pekerja dia ada beribu. Ya. Macam mana buat ni? Kalau tak tamatkan kerja, kena bayar gaji. Nak bayar gaji macam mana? Pelancong tak mari. Akhir kerajaan kata, tolong jangan buang pekerja. Jangan buang. Kita bincang dengan bank, sepatut bayar hutang. Bayar dia punya bank. Tangguh dulu. Semua benda macam ni ialah dibuat. Tuan-tuan sekalian, sahabat semua. Tengok sekejap Tuhan uji. Mari COVID, dunia berubah. Berubah tu. Dulu kalau kita nak berniaga, kena ada modal. Kena ada lesen. Mari COVID, tak payah ada lesen, tak payah modal. Niaga daripada rumah, online. Online business. Hidup online. Nak apa semua order. Sampai ke rumah terus. Tak ada kedai, tak ada apa. Di Batu Bala tu, penduduk lebih kurang dalam 200-300 orang.
Rupanya banyak peniaga tu. Boleh kata hampir setiap rumah ada peniaga. Saya pun terkejut bila buka Facebook tu, macam-macam. Nak apa? Order je. Nasi kerabu, nasi dauk, nasi dagang, ya. Semua ada. Ya. Ada lesen? Tak ada. Ada modal besar? Tak ada. Ya. Saya satu hari tu anak saya tengok dia beli cendol. Saya kata, beli mana cendol ni? Online. Online belakang sekarang. Ya. Dia malah masak buat air. Padahal boleh buat air dapur. Dia malah online. Jumpa kawan saya tengok baju dia cantik. Beli mana baju ni? Amerika. Di bila? Online. Tengok macam mana Allah Ta'ala upah dunia. Syarikat besar, bankrupt. Ya. Kapal terbang banyak beribu tak berjalan. Sekarang kapal terbang banyak nak jual. Kalau tuan-tuan nak beli, kaya ada lagi kapal terbang nak jual. Hotel-hotel 5 bintang, bankrupt. Tapi di sebalik yang susah, ada orang senang. Ada orang dapat peluang berniaga, ada orang dapat macam-macam. Tuhan buat ubah sikit mata aja. Allahu Rabbi. Jadi sahabat-sahabat tuan-tuan semua, yang kena pertama, syukur di atas nikmat Tuhan beri. Ya, sabar di atas ujian Allah Ta'ala, redha dengan ketentuan Allah. Ya. Macam mana ni ada budak muda mari jumpa saya, dia kata, macam mana kita, padahal kita dah menang dah ni, kenapa tak boleh merintah? Sabar. Kadang-kadang kita tak tahu rancangan Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu Allah kata apa dia? Allah perintahkan kamu berjuang, kamu tak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu tak suka sebenarnya baik bagi kamu. Ya. Bila kita makan ubat, pahit ubat ni. Suka tak? Tak suka, tapi dia baik. Baik. Ya. Yang kita suka apa dia? Manis. Makanan manis sedap, tapi dia tak baik bagi kita. Maka banyak makan manis, kerak kaki. Boleh jadi yang kamu suka tak molek, tak elok bagi kamu. Yang kamu tak suka mungkin baik bagi kamu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah kata Allah tahu, kamu tak tahu. Pasal apa jadi macam ni? Kita menang di Pahang 17 kursi. Saya pergi jumpa dengan yang putih besar. Kita kata sekarang kita sama banyak 17. Kita mentadbir bersama dah. Kita pakai elok-elok, kita mentadbir sama. Sama-sama orang Melayu, sama-sama Islam. Kita fikir, okey lah tak? Kita fikir baguslah macam tu. Sama satu bangsa, satu agama. Dan kita pun nak bawa agenda penyatuan ummah. Lama dah penyatuan ummah ni. Ya? 3 tahun kita usaha, tapi tak boleh. Kita kata tak boleh awal, tak apa. Lepas pilihan raya, kita pakaklah. Tiba-tiba, tak nak. Nak pergi dengan PS juga. Nak pergi dengan DAP juga. Kita pelik mikir. Tapi nak buat macam mana? Walaupun kita rasa sebaik-baiknya, sama-sama Melayu lah. Sama-sama Islam. Sepatutnya. Tapi tak. Dia kata tak pasal Melayu, nak Cina ni. Nak DAP, nak PS. Kita nak buat macam mana? Allah tangguh dulu. Jangan putus asa. Boleh jadi Allah tangguh sekejap. Pasal apa? Mungkin kita pun naik tangga lah. Naik tangga, tak boleh lompat terus. Naik sikit-sikit. Nak turun tangga, jangan terjun turun. Turun sikit-sikit. Boleh jadi Allah Ta'ala bagi supaya kita bertenang. Penyatuan umat ni, kita garak, kita usah. Di kampung, jangan kita balah. Lepas pilihan raya, tak ada apa dah. Keputusan dah keluar, kita pakat molek-molek. Kita berjaga hubungan akhlak kita, hubungan kaum kita, hubungan masyarakat kita. Walaupun waktu pilihan raya itu demo belah sana, kau belah sini. Tapi nak macam mana? Tapi lepas pilihan raya, tak ada apalah. Saya pun pergi jumpa dengan pegawai, saya jumpa dengan Menteri Besar 2-3 kali bincang. Tak apalah. Lepas pilihan raya, kita balik semula.
jaga umat ini, jaga perpaduan kita, jaga kampung kita. Jadi saya di sini insya-Allah ya, bila diamanahkan sebagai adun, saya ni bukan orang terbaik ya, sebagaimana kata Sayyidina Abu Bakar bila Nabi wafat, sahabat-sahabat orang Islam, sahabat-sahabat lantik dia jadi khalifah. Ya, lantik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Nak ganti Nabi tak terganti Nabi. Lalu ucapan pertama Sayyidina Abu Bakar, dia kata apa dia? Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Kamu semua telah lantik aku sebagai pemimpin kamu, sedangkan aku ni bukan orang terbaik di kalangan kamu. Boleh jadi ramai lagi yang lebih baik pada saya di Dun Cika ni, tapi orang ramai pilih. Maka as-sidqu amanah, benar ni ialah satu amanah. Wal kizbu khiyanah, adapun pembohongan, pendustaan ialah khianat. Tolong taat perintah aku selagi mana perintah tu tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Bila saya arahkan kamu kepada benda yang tak betul, jangan taat. Ya, walaupun saya yang berhormat, walaupun saya jadi yang berhormat cekak, kalau saya arahkan tuan-tuan benda, saya minta tuan-tuan buat benda yang bercanggah dengan Quran hadis, tuan-tuan jangan taat. Jangan patuh kepada arahan saya. Kenapa? Kerana kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat mana-mana perintah kalau bercanggah dengan Allah dan Rasul. Tapi kalau perintah saya, suruhan saya menepati Quran hadis, maka taatlah, patuhlah. Bila kita buat mesyuarat, tak apa kita beza pendapat. Orang ni kata begini, orang ni kata begini, orang kata ini. Tak apa dalam mesyuarat. Tapi bila kita dah buat keputusan, kita patuhlah keputusan. Ya, jangan kita lepas buat keputusan, hak tak puas hati, mesyuarat pula lepas mesyuarat. Ya, yang tak puas hati, persatuan, ya, persatuan-persatuan yang tak puas hati berkumpul mula kedai tu. Buka cangan baru pula. Jangan begitu. Bila kita dah putus, kita taat. Yakinlah keberkatan kita bersama dengan jamaah. Ya, insya-Allah kerja berat macam mana pun, kalau kita pakat-pakat tolong-menolong, Allah akan jadi ringan. Ya. Saya nak tutup dengan kisah. Dulu di kampung kita ni, biasalah, mungkin sini pun ada. Ya. Masa tahun 70-an ni, biasa usung rumah. Usung rumah pindah. Rumah tu duduk tepi sungai, tiap kali banjir, akhir pakat sekampung. Usung rumah pindah tapak baru. Di kampung saya Batu Balai tu, usung surau. Surau tu, diusung pindah tempat baru. Sekampung pakat keluar. Gotong royong je. Tak ada upah, tak ada apa. Cuma buat bubur kacang lah masa tu. Masuk bubur kacang, usung semua rumah, usung. Pakat usung ramai-ramai. Ya. Bila usung ni, yang paling untung pak pendek. Pak pendek, dia bukan usung, dia bergayu. Ya. Dia pakat budak-budak, pakat bergayu. Ya. Bila makan bubur kacang, dia paling banyak sekali makan pun. Ya. Orang tua-tua pesan, dia kata kalau kita tak boleh usung, jangan duk bergayu. Ya. Ya. Maksud apa dia? Islam pun sama. Kalau kita tak boleh tolong Islam, jangan menyusahkan Islam. Jangan menyusah orang nak laksanakan Islam. Ya. Dalam masyarakat, kalau kita tak boleh tolong-menolong gotong royong, jangan komplain orang yang mari gotong royong. Ya, jangan kritik yang mari tolong. Tolonglah dengan tenaga, dengan duit, hatta tak boleh sangat dengan doa. Sentiasa pandang baik, hormatilah orang lebih tua pada kita. Carilah jalan hormat orang tua. Sama ada dia lebih ilmu ke, lebih pengalaman hidup ke, paling tidak dia lebih tua pada kita. Hormatilah orang tua dan sayangilah anak-anak. Sayanglah anak. Nabi bila jumpa budak ni, Nabi akan usap kepala. Nabi akan usap kepala. Sayangilah anak kecil. Sebab bila kita sayang pada anak kecil, Allah Ta'ala merahmati kita. Ya. Dan jangan marah kepada orang beza pendapat. Kerana ilmu kita tak sama. Akal kita tak sama. Boleh jadi Allah hantar orang yang kurang cerdik cakap pada kita sesuatu yang kita rasa tak setuju.
Tapi sebenarnya dengan sebab dia boleh jadi Allah Ta'ala turun keberkatan dalam kampung kita. Ya? Di antara kita ada yang kaya, antara kita ada orang miskin. Allah Ta'ala bagi harta pada orang kaya supaya dengan tu kita boleh tolong orang susah. Dan dengan sebab kita orang susah, Allah Ta'ala bagi kita doa orang susah kepada kita. Ya? Orang susah dia nak bagi duit tak boleh, nak tolong tak boleh, tapi dia tolong dengan doa. Maka inilah kebaikan. Ya, segenggam lidi ada yang panjang, ada yang pendek. Semua penting. Ya. Lidi yang panjang duduk luar pula, setiap kali sapu sampah dialah kena. Lidi yang duduk dalam genggaman tu tak kena. Lidi tengah mana kena. Bila sapu sampah dia tak kena. Tambah-tambah lidi tu pendek pula, lagi tak kena. Dah lah pendek duduk tengah pula. Lalu kita fikir buat apa lidi pendek ni? Kita pun buang. Kita buang lidi pendek. Bila kita buang, baru kita tahu rupanya lidi pendek tu bukan untuk sapu sampah, tapi untuk menguatkan ikatan. Bila kita buang dia, longgar habis ikatan. Jadi rupanya lidi pendek ni ada guna juga. Jari clicking ni, buat apa je clicking? Kita fikir buat apa je clicking? Ya. Kadang-kadang Tuhan buat ada. Jari ibu jari memang paling penting lah. Jari telunjuk penting juga, nak tunjuk-tunjuk. Jari atu. Jari atu ni, upah atu ni kena ada juga upahnya. Jari paling penting. Kuat. Jari manis. Orang muda. Dia kelingking buat apa? Tempat yang lain tak boleh buat, dia boleh. Nak korek telinga, tak mensabuh dengan ibu jari. Tak? Masa tu jari kelingking. Nak ke hidung, tak menagur dengan jari atu. Tak? Masa tu dia. Waktu kita tak boleh buat, ada Allah hantar orang yang boleh tolong kita. Mungkin orang miskin, mungkin orang lemah, mungkin orang cacat. Ya, tapi semua berguna dalam masyarakat. Terima kasih banyak pada majlis kita malam ni yang telah pun kita buat sikit. Saya tengok ada kita buat jamuan sikit. InsyaAllah pakat-pakat kita. Terima kasih banyaklah pada tukang masak yang telah menyediakan semua, petugas-petugas yang telah sama-sama hadir, insyaAllah. Wallahu alam, sekian dulu untuk malam ni. Panjang umur jumpa semula pada masa akan datang, insyaAllah. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.